Hello, hi guys, selamat datang ke Gadget Now. Jadi kepada korang yang tertanya-tanya okey ke nak guna Samsung Galaxy S10 Plus untuk penggunaan akhir tahun 2021 dan juga 2022, aku dah pakai Samsung Galaxy S10 Plus ni daripada bulan 4 lagi. Aku beli second hand. So tunggu apa lagi? Jom kita review. Let's get this video. Balik. Jadi first kita bercakap tentang benda yang aku suka dululah. Yang pertama yang aku suka adalah Samsung One UI. Samsung One UI bagi aku, walaupun kita rasa dia agak berat sedikit, tapi untuk penggunaan aku secara personally, memang itu adalah UI yang terbaik bagi aku untuk Android punya level. Kalau korang cakap ianya berat, yes, memang ianya berat, tapi kena pilih produk yang okey lah. Macam aku pilih yang flagship punya. So dengan chipset Exynos 9820 dengan 8GB RAM, 128GB storage, yes, bagi aku dah boleh tampung Samsung One UI tu. Samsung Galaxy S10 Plus ni, mula-mula dia keluar hari tu Android 9 dan sekarang dia dah support Android 11 dah. So mungkin korang nak pakai untuk tahun ni dan juga tahun hadapan ataupun awal tahun 2023, okey lah tu untuk Android 11. Macam aku pun aku tak komplain banyak sangat Android 11 ni, sebab bagi aku dia dah cukup dah untuk penggunaan harian aku. Okey, yang kedua yang aku suka dengan Samsung Galaxy S10 Plus ni adalah dia punya kamera. Tetapan kamera aku tunjukkan dekat sini untuk bahagian hadapan dan juga di bahagian belakang. Kenapa aku cakap aku suka dengan kamera phone ni? Di setiap keadaan yang aku perlukan kamera, yes, dia dapat bagi gambar bagi aku yang antara yang cantik lah. Dan kalau kita tengok dia punya spek, dia punya kamera tu, untuk yang wide angle yang biasa punya, dia mempunyai aperture yang 1.5, yang mana yang besar jugalah. Dia punya aperture tu lagi besar daripada Samsung Galaxy S20 dan juga S21. Dan kalau aku gunakan nak tangkap gambar produk aku ataupun produk yang aku nak jual dekat FB Marketplace, macam aku dah review barang, so aku nak jual dekat FB Marketplace, memang aku akan gunakan kamera Samsung Galaxy S10 Plus aku ni. So dia punya gambar tu dah memang sharp, lepas tu dengan sedikit editing memang padu lah. Yang ketiga yang aku suka dengan Samsung Galaxy S10 Plus ni, dia punya stereo speaker. Memang dia punya stereo speaker tu bagi aku memang mantap gila. So kalau aku nak tengok konten, nak tengok Netflix, memang aku sukalah. Tapi aku lebih kepada tengok Netflix dekat aku punya iPad. Jadi kalau aku punya iPad tu dah habis bateri, aku switch kepada Samsung Galaxy S10 Plus aku. So pengalaman nak tengok Netflix tu bagi aku memang tak ada masalah. Memang no kompromi, sebab warna dia lagi sharp daripada warna iPad aku, iPad Air aku. Jadi disebabkan tu lah aku suka untuk nak tengok konten dekat Samsung Galaxy S10 Plus. Tapi disebabkan aku dah ada iPad, so aku fokus lebih kepada iPad lah kalau nak tengok konten. Tapi kalau aku perlukan nak tengok konten daripada aku punya phone, memang okey, sebab dia menggunakan skrin Super AMOLED, memang mantap gila. Okey, alang-alang aku dah bercakap tentang Super AMOLED tadi. So kelebihan yang keempat ataupun benda yang aku suka dengan Samsung Galaxy S10 Plus ni adalah dia punya Super AMOLED. Dia akan menyajikan kepada korang dia punya konten tu sangat sharp, gambar dia yang sangat-sangat mantap. So memang betul-betul padu lah. Kalau korang nak tengok, memang puas hati untuk penggunaan harian. Samsung Galaxy S10 Plus ni dia support single 2K resolution, tapi untuk penggunaan aku pakai single Full HD je lah. Dan aku boleh katakan dah berapa bulan dah aku tak on 2K resolution ni. Aku lebih kepada Full HD sahaja. And then dia punya refresh rate adalah 60Hz. Mungkin kepada orang dekat luar sana yang dah biasa dengan refresh rate yang tinggi, dia akan rasa benda ni adalah downside. Bagi aku 60Hz pada Samsung Galaxy S10 Plus ni tiada masalah pun untuk penggunaan harian aku. Yelah, benda yang dah lama kan, takkan kita nak komplain. Dah dapat pun harga murah, kena adapt lah dengan 60Hz tu. Dan next yang aku suka adalah dia punya performance. Walaupun aku tak suka chipset Exynos 9820 tu, aku lebih prefer yang Snapdragon punya, tapi Exynos 9820 ni mampu untuk nak sajikan ataupun nak berikan kepada aku pengalaman secara flagship untuk Samsung Galaxy S10 Plus ni. Macam aku nak edit gambar dekat Lightroom, lepas tu aku nak edit video, aku nak main TikTok, aku nak main Instagram, aku nak main social media. Memang pantas saja dia punya pergerakan tu. Mungkin ada beberapa sedikit lag lah sebab benda dah lama kan. Jadi tak ada masalah bagi aku, walaupun ada minor lag sedikit, tapi ianya adalah minor sahaja. Untuk penggunaan secara overall, memang bagus untuk Exynos 9820 ni. Dan benda yang aku tak suka pula, yang pertama adalah dia punya bateri. Dia punya bateri tu memang cukup makan je. Bagi aku, kalau daripada pagi sampai ke pukul 1, pukul 2 tu, korang dah kena charge balik dah korang punya smartphone. Jadi macam aku tak kisah lah. Aku pergi kerja, memang aku dah ada charger dekat tempat kerja aku. Lepas tu aku balik rumah pun aku boleh charge dekat rumah. So memang benda tu aku dah plan daripada awal kalau aku menggunakan Samsung Galaxy S10 Plus ni. Bukan tu saja, dia punya pengecasan tu memang slow gila lah. 15 watt untuk tahun 2021 memang slow. Jadi kadang-kadang aku jadi overcharge lah, sebab
kita nak tunggu lama kan. Jadi kita tertidur, so akan jadi overcharge. Nasib baik aku ada smart power strip daripada Tenda. So bila aku guna tu, aku nak charge, aku akan set kepada 2 jam 30 minit. And then selepas 2 jam 30 minit, dia punya current tu dah hilang dah. Dia dah stop dah current tu. Jadi kalau korang nak beli Tenda tu, korang boleh tekan link dekat bawah ha. So memang power strip tu bagi aku bagus lah untuk yang nak elak overcharge korang punya iPad ke, korang punya smartphone ke, ataupun apa-apa device korang. Dan yang kedua yang aku tak suka dengan Samsung Galaxy S10 Plus ni, dia punya chip tu ataupun dia punya phone tu panas kalau bermain game ataupun kalau buat live. Macam aku selalu buat live lebih kurang 30 minit macam tu, 15 minit dah rasa lah dia punya panas tu. Dia punya panas tu memang panas gila. Aku kena buang casing tu, lepas tu aku kena buat live. Jadi biar dia punya angin tu dapat hilangkan dia punya haba lah. Tapi masih lagi rasa panas untuk live. Dan kalau untuk game, aku main Mobile Legend 2 game pun aku dah rasa lah dia punya panas tu. So that's why aku suka main game dekat aku punya Narzo 30 ni. Sebab aku nak jaga phone Samsung Galaxy aku tu. Ya memang aku cakap chip 9820 tu okey, tapi untuk penggunaan yang berat macam game dan juga untuk nak buat live, memang bagi aku dia tak okey sangat lah. Dia akan jadi panas. Jadi kepada korang yang suka main game, yang memang main game gila babang punya, lepas tu korang selalu buat live, aku tak sure kan korang menggunakan Samsung Galaxy S10 Plus ni. Jadi itu saja benda yang aku suka dan aku tak suka untuk Samsung Galaxy S10 Plus ni. Kalau korang tanya aku untuk penggunaan aku beli smartphone ni dengan harga RM1,050 saja untuk 8GB RAM dan juga 128GB storage, and then ianya telco lock. Jadi walaupun ianya telco lock, aku letak SIM aku tu dekat SIM yang nombor 2, tak ada masalah lah. Sebab 128GB tu dah cukup dah untuk penggunaan harian aku. Sekarang pun aku tak silap aku ada lebih kurang 40GB free. Jadi masih banyak lagi. So itu pun banyak lagi benda-benda yang aku tak servis ataupun yang aku tak delete. Biasanya aku akan delete lah. Setiap 3 bulan aku akan delete semua gambar-gambar yang tak berguna ataupun yang tak perlu pun. Aku akan selalu monitor lah aku punya storage tu. And then aku pun rasa aku beli dengan harga RM1,050. Ianya berbaloi lah walaupun tak ada refresh rate yang tinggi-tinggi, hanya 60Hz sahaja. Dan kalau korang nak beli, mungkin korang kena pertimbangkan dia punya bateri tu yang cukup-cukup makan saja, and then dia punya refresh rate tu 60Hz, dan yang akhir sekali dia agak panas sedikit kalau nak bermain game dan juga kalau korang nak buat live. Even korang scroll banyak sangat, korang main phone banyak sangat pun akan rasa panas juga. Jadi bagi aku itulah aku punya pendapat untuk Samsung Galaxy S10 Plus. Panjang betul nama dia kan, untuk akhir tahun 2021 dan juga 2022. Jadi setakat itu saja untuk video review kali ini. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe aku punya channel. Dan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.